Tempoh berkempen tamat, tiba masa 476,037 pengundi memilih esok. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Usni Muhammad dalam berita tengah malam. Baik saudara, tepat 11.59 malam tadi secara rasminya tempoh berkempen bagi Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka tamat. Esok 476,037 pengundi akan menentukan bakal kerajaan negeri Melaka yang baharu. Ikuti laporan wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Pada proses undi awal 16 November lalu, sejumlah 89.90% atau 10,390 pengundi yang terdiri daripada anggota tentera dan pasangan serta anggota polis telah melaksana tanggungjawab mereka. Manakala pengundi pos pula adalah seramai 7,601 orang. Pengundi diingatkan untuk membuat semakan lebih awal bagi mengetahui maklumat pengundian iaitu pusat mengundi, saluran mengundi dan nombor bilangan pemilih. Dengan semakan melalui MySPR Semak turut disediakan maklumat masa keluar mengundi yang dicadangkan untuk setiap pengundi. Justru pengundi disaran untuk mengikut waktu yang dicadangkan. PRU Dun Melaka dilaksana susulan kemelut politik apabila 4 adun menyatakan hilang kepercayaan kepada pentadbiran Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Man Ali pada 4 Oktober yang seterusnya membawa kepada pembubaran Dun. Sebab itu bagi saya sekarang kerajaan sudah buka. Maknanya ya dengan pembubaran Dun ini sudah buka gelanggang. Gelanggang sudah dibuka, apa kamu tunggu? Baik kamu Cina, Melayu, India, Sabah, Sarawak, ikut undang-undang, jangan engkar. Kita ikut undang-undang, kita turun, ikut SOP, jalankan tanggungjawab. Negeri kita, tanggungjawab kita. Saya percaya dengan kestabilan parti politik yang akan kita peroleh melalui undi rakyat Melaka ini nanti, dia akan membawa perubahan. Saya fikir dia akan ada perubahan di situ. Sebab kemelut politik ini jika dapat diselesaikan dengan cara yang terbaik, dengan kematangan pemilihan, dan kita akan mendapat seorang tokoh yang boleh mengemudi negeri Melaka dan juga diwarisi oleh SK yang boleh mentadbir negeri dalam membangunkan dan memajukan negeri Melaka. Untuk proses pengundian esok, pengundi dinasihat untuk tidak menyerahkan kad pengenalan kepada pihak lain selain daripada petugas pilihan raya. Jadi, tunaikan tanggungjawab anda untuk memilih siapa yang bakal mentadbir negeri ini. Keputusannya bergantung kepada pilihan anda. Keluar mengundi, lunaskan tanggungjawab anda. Nurul Ashikin Abdul Halim untuk Berita RTM. Sebanyak 217 pusat mengundi dan 1,109 saluran akan dibuka pada hari pengundian PRU Dun Melaka ke-15 esok. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Ikmaruddin Ishak menasihati pengundi supaya keluar mengundi mengikut masa yang telah ditetapkan dalam aplikasi MySPR Semak. Majikan juga diingatkan supaya membenarkan pekerja mereka yang berdaftar sebagai pemilih untuk keluar mengundi esok. Majikan yang tidak membenarkan pekerja mereka untuk keluar mengundi boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 25/3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Sabit kesalahan boleh didenda RM5,000 atau penjara selama setahun. SPR turut mengingatkan semua pihak supaya tidak memakai baju atau membawa bahan yang mempunyai simbol parti atau berunsur kempen calon. Individu yang gagal mematuhi peraturan itu boleh dihalang daripada memasuki pusat mengundi dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. 16 kawasan panas atau hotspots akan diberi tumpuan polis pada hari mengundi esok. Ketua Polis Melaka Dato' Abdul Majid Muhammad Ali berkata, polis akan memastikan kelancaran proses mengundi dan mengekang sebarang unsur kekacauan yang mungkin berlaku di kawasan-kawasan itu.
17 pasukan HALS dikerah di samping pasukan cantas, 2 unit pasukan simpanan Persekutuan FRU dan 1 unit pencegahan rusuhan PORU sentiasa bersedia. Di samping itu, 1 pasukan polis terlatih Crisis Response Team juga akan diturunkan bagi menangani bukan sahaja isu ketenteraman awam, malah keselamatan orang kenamaan serta masyarakat. Kawasan pemantauan itu memang kita akan buat di kawasan hot seat, kerana pada kita semua kawasan kita anggap penting. Semua kawasan kita anggap penting. Tetapi kita akan memberi tumpuan kepada 16 kawasan hotspot dan 14 kawasan yang kita panggil sebagai kawasan flashpoint. Itu kita akan beri tumpuan secara spesifik. Datuk Abdul Majid berkata demikian ketika ditemui RTM di Bukit Beruang. Beliau turut mengingatkan penyokong parti-parti bertanding agar tidak melakukan provokasi hingga boleh mencetuskan kekacauan. Dalam pada itu, Datuk Abdul Majid menasihatkan pengundi sentiasa mematuhi SOP bagi memastikan PRU Dun Melaka ini tidak mencetuskan kluster COVID-19. Saksikan rancangan khas Pilihan Raya Umum Dun Melaka ke-15 pada hari Sabtu 20 November 2021. Semuanya di saluran berita RTM dan TV1. Bertemu kembali. Bayaran Fasa 2 Geran Khas Prihatin GKP 4.0 sebanyak RM500 kepada peniaga kecil dan sederhana PKS di seluruh negara dibuat mulai 23 November ini. Pembayaran tersebut akan memberi manfaat kepada lebih 1 juta PKS mikro yang layak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu kenyataan berkata, bayaran adalah lanjutan daripada Fasa 1 sebanyak RM500 yang telah dibuat pada September lalu. Beliau berkata secara keseluruhan setiap peniaga terbabit menerima bayaran RM1,000 di bawah GKP 4.0 bagi meringankan beban kewangan mereka akibat pandemik COVID-19. Inisiatif itu melibatkan penerima sedia ada GKP 1.0, GKP 2.0, GKP 3.0 dan penerima baharu GKP 4.0 dengan implikasi kewangan sebanyak RM500 juta. Perdana Menteri berharap dengan bantuan tunai berterusan kepada PKS mikro yang layak dapat membantu aliran tunai di samping menggerak dan memulihkan perniagaan mereka. Pembayaran GKP Fasa 2 ini di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan pucuk pimpinan tertinggi ketenteraan mengucapkan takziah kepada keluarga juruterbang TUDM Allahyarham Kapten Muhammad Effendi Bustami. Ia disampaikan Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz ketika menyantuni keluarga Allahyarham di Muazzam Shah. Dalam lawatan itu, beliau bertemu Balu Allahyarham, Nurul Izzati Syari dan ibu bapa Allahyarham Bustami Tuhara dan Siti Razilah Daud. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera, Major Jeneral Datuk Zulkarnain Ahmad turut menyampaikan sumbangan Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia kepada Balu Allahyarham. Menerusi kenyataan dikeluarkan Kementerian Pertahanan, kebajikan keluarga ini akan diambil perhatian dan akan memastikan penyaluran bantuan sewajarnya. Sementara itu, juruterbang Tentera Udara Diraja Malaysia, Major Muhammad Faris Omar yang cedera dalam nahas pesawat Hawk 108 Selasa lepas kini berada dalam keadaan stabil. Markas Tentera Udara dalam satu kenyataan memaklumkan Muhammad Faris 33 yang mengalami kecederaan di bahagian tulang belakang telah menjalani pembedahan pada kira-kira 7 malam Rabu di Hospital Seberang Jaya.
Muhammad Faris kini dalam pemantauan pegawai perubatan dan memerlukan rawatan susulan. Kenyataan itu turut menyebut bagi rancangan rawatan Muhammad Faiz selanjutnya dan akan terus memastikan ia diuruskan dengan sebaik-baiknya. Menurut TUDM, urusan kebajikan isteri Muhammad Faris iaitu Siti Hajar Abdullah dan 2 anak mereka yang masing-masing berumur 3 tahun dan 5 bulan dikoordinasi oleh Pangkalan Udara Butterworth. Pihak TUDM telah menubuhkan lembaga siasatan untuk menjalankan siasatan terperinci berhubung insiden kemalangan pesawat Hawk 108 terbabit. TUDM juga meminta semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi dan berita yang tidak sahih berkaitan insiden itu serta mendoakan kesembuhan Muhammad Faris. Nahas yang berlaku pada 10.07 malam itu menyebabkan Kapten Muhammad Effendi 31 maut ketika mereka menjalani latihan penerbangan malam di kawasan landasan Pangkalan Udara Butterworth, Pulau Pinang. Perlu dijaga. Institusi Raja-Raja Melayu ialah institusi tertua dan sedia wujud dalam sistem sosial negara, malah merupakan tonggak kepercayaan rakyat dalam menghadapi pelbagai situasi semasa. Penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Datuk Dr. Samir Rahayu Abdul Aziz berkata ia merupakan mekanisme keseimbangan dari segi kestabilan politik negara. Jelas Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu, ia memain peranan besar dalam memupuk perpaduan dan penyatuan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Memorandum Persefahaman MOU antara Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM dengan Universiti Malaysia Terengganu UMT merupakan antara usaha memastikan institusi Raja-Raja Melayu terjaga. MOU ini menjadi rujukan terutamanya dalam bidang teknologi, penyelidikan berkaitan sejarah, budaya, adat resam, agama Islam dan sejarah kesultanan. Pengumpulan dokumen serta penerbitan warkah-warkah Kesultanan Terengganu turut dijadikan objektif utama persetujuan MOU bagi tempoh 3 tahun. MOU ditandatangani hari ini di Shah Alam. Turut hadir Naib Chancellor UiTM Profesor Dr. Roziah Muhammad Janur dan Naib Chancellor UMT Profesor Dr. Mazlan Abdul Ghaffar. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD di ladang FGV Tembangau 7 di Bera, Pahang akan dilaksana selama 2 minggu mulai Ahad ini. Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, Datuk Rozi Mat Saad berkata pelaksanaan PKPD itu diputuskan setelah meneliti pembentangan Kementerian Kesihatan mengenai risiko dan trend jangkitan COVID-19 di lokaliti terbabit. Beliau menerusi laman Facebooknya berkata prosedur operasi standard bagi PKPD ini sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Beliau turut memaklumkan tiada penamatan dan pelanjutan baharu PKPD hari ini. 6,355 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini, menurun sedikit berbanding 6,380 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata daripada jumlah itu sebanyak 98.2% atau 6,240 kes adalah daripada kategori 1 dan 2, manakala 115 kes atau 1.8% adalah kategori 3, 4 dan 5. Kes sembuh pula mencatatkan 5,031 kes menjadikan kumulatif kes yang pulih daripada jangkitan kini berjumlah 2,477,314 manakala 10 kluster baharu dikenal pasti dengan menjadikan kluster aktif kini 246. Tambahnya, sebanyak 542 kes sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dengan 268 daripadanya memerlukan bantuan pernafasan. Beliau turut memaklumkan nilai kadar kebolehjangkitan RT negara kini adalah 1.02 dengan Kuala Lumpur mencapai RT tertinggi iaitu 1.09, diikuti Negeri Sembilan 1.07 dan Putrajaya serta Kelantan masing-masing 1.06.
Lebih 10,000 penduduk di kawasan mudah dilanda banjir khususnya di 30 kampung di daerah Gua Musang, Kelantan diingatkan sentiasa bersedia dan waspada menghadapi musim tengkujuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalas Muhammad Syahbudin Hashim berkata penduduk di kawasan rendah dan tebing sungai diminta berwaspada dengan kemungkinan banjir lebih buruk akan melanda negeri ini berikutan jangkaan hujan sehingga Mac tahun hadapan. Menurutnya, beberapa kawasan rendah di daerah Gua Musang mudah dinaiki air selepas berlaku hujan lebat berterusan melebihi 3 jam. Justru saya ingin berpesan kepada para penduduk yang tinggal di kawasan yang sentiasa dinaiki air supaya sentiasa bersiap siaga, terutamanya untuk memindahkan barang-barang dan juga untuk orang kata menyediakan tempat untuk mereka berlindung sewaktu mereka dinaiki air. Dan saya juga mengharapkan agar tempat-tempat pusat pemindahan sementara bersiap sedia kerana kita telah pun berbincang beberapa kali untuk menghadapi dan juga bersedia untuk berhadapan dengan situasi banjir ini. Antara lokasi mudah dinaiki air adalah kampung berhampiran Sungai Galas, Sungai Nenggiri dan Sungai Lebir. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, sebelum ini, hujan lebat dijangka berlaku di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor bermula bulan ini hingga awal Januari 2022 susulan peralihan monsun timur laut yang dijangka bermula 3 November dan berterusan sehingga Mac tahun depan. Pulau Pinang merekodkan 2,494 kes jenayah komersial membabitkan kerugian hampir 78.87 juta ringgit sejak Januari hingga Oktober tahun ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial GSJK Pulau Pinang, ACP Muhammad Asmadi Yusof berkata peningkatan kes turut direkod melibatkan jenayah dalam talian seperti Macau Scam, Love Scam, e-dagang, pinjaman tidak wujud dan tawaran kerja palsu. Sokongan yang diberi oleh rakan media warga Pulau Pinang, kita punya kes adalah sebanyak 2,494 kes lah dengan kerugian 78 juta 874,536 ringgit 45 sen. Okey. So kalau ikut figure tu compare kepada jenayah yang figure yang untuk seluruh negara, kita mewakili 14.36% daripada kerugian yang disiasat seluruh Malaysia. Kepada semua. Kempen pencegahan jenayah komersial giat dijalankan dalam usaha pembentarasannya. Orang ramai diminta sentiasa berwaspada dan tidak mudah terpedaya dengan sebarang promosi pelaburan di media sosial dan sebagainya. Seorang pengedar dadah ditahan polis ketika sedang menunggu pelanggan di tepi jalan di Kampung Blimbing, Tanah Merah, Kelantan Rabu lalu. Susulan penahanan itu, polis membuat 2 lagi serbuan yang membawa kepada penemuan 1.5 kilogram heroin dianggarkan bernilai RM380,000. Tiga saya panggil tuan-tuan dan puan-puan. Dan soal siasat lanjut yang dijalankan telah membawa pasukan polis ke rumah suspek ini sendiri di Kampung Pondok Hidayah, Tanah Merah juga, kawasan sekitar Blimbing itu juga. Dan di rumah suspek ini, pasukan serbuan telah berjaya merampas sejumlah 150 botol heroin lagi. Ketika serbuan, suspek berusia 25 tahun cuba melarikan diri selepas mencampakkan sesuatu ke tanah namun berjaya ditahan. Hasil pemeriksaan, polis menemui 30 botol dadah jenis heroin seberat 198.5 gram yang dibungkus dalam kertas surat khabar. Suspek kemudiannya membawa polis ke rumah neneknya dan 1 beg galas mengandungi 10 botol berisi 59.2 gram heroin ditemui di sebuah bilik. Suspek ditahan reman seminggu bermula semalam hingga 24 November dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa hukuman gantung sampai mati.
Rumah Prihatin melalui Pusat Gerakan Jejak Prihatin menyasarkan tambahan 10,000 pak makanan sedia dimakan diagihkan sepanjang Disember kepada golongan memerlukan. Dan sejak dilancarkan Julai lalu, Rumah Prihatin telah mengagihkan lebih 70,000 pak makanan kepada golongan asnaf dan keluarga miskin sekitar wilayah persekutuan. Pengurus Jejak Prihatin Muhammad Herman Misbah berkata ia adalah hasil kerjasama sukarelawan wilayah Prihatin Privo, Majlis Perwakilan Penduduk, Wakil Masjid serta surau setempat selain Persatuan Penduduk dan beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO. Next coming target ni kita memang target untuk pergi ke kampus. Kampus untuk bagi bantuan makanan macam sekarang ni lah, pack makanan ni. Lepas tu banyak lagi tempat lah kita nak kena jejak. Macam saya jejak Prihatin punya pengurus, tugas saya untuk mencari asnaf ni, keluarga-keluarga miskin Tegar, dan pada Encik Kai pula, manager dapur Prihatin, dia akan sediakan makanan, pack makanan. Macam kita akan pergi ke kampus, kita akan tanya diorang berapa ramai orang yang perlukan bantuan makanan ni, dan kita akan discuss dengan Departmen Dapur Prihatin berapa banyak makanan yang kita perlu keluarkan. Hari ini 100 pak makanan diagih kepada penghuni asrama Darul Falah Asdaf yang terdiri daripada anak-anak masyarakat orang asli. Rumah Prihatin bersama Yayasan Wilayah Persekutuan dan Hotel Grand Seasons menawarkan 5 komponen utama selari konsep wilayah Cakna dan wilayah Prihatin. Ini termasuk Dapur Prihatin, Bilik Penginapan Prihatin, Khidmat Kesihatan Mental Prihatin, Khidmat Vaksinasi Prihatin, Food Bank Prihatin dan Pusat Gerakan Jejak Prihatin. Bantu golongan terjejas COVID-19, Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan REDA memperuntukkan RM200,000 melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR. Dan menurut Pengerusi REDA Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Chan Kin Meng, pihaknya ingin berkongsi hasil yang dicapai bersama dengan golongan tersebut. This was an opportunity for us to actually mobilize all our developer members to say, look, let's find some way to help out our own society. Bagi peringkat pertama, cek bernilai RM100,000 diserahkan hari ini kepada Food Aid Foundation FAF yang akan digunakan untuk bantuan makanan dan rumah pelindungan kepada golongan ibu tunggal dan individu kurang bernasib baik, khususnya dalam kategori B40. Although the economy seems like recover already, but we believe that a lot of those who are in the B40 are still struggling, and some of them they are running out of resources already. Menggalakkan ataupun menyeru kepada semua pemaju-pemaju perumahan yang lain turut serta di dalam memberikan bantuan seperti ini, sebab kita sebagai manusia lah, asasnya manusia, kita hendak kita punya kejayaan ataupun kita punya keuntungan itu dikongsi bersamalah. Koperasi Kariah Masjid perlu mempelbagaikan strategi perniagaan untuk kekal berdaya saing dalam situasi mencabar masa kini. Menurut Presiden Angkasa, Datuk Dr. Abdul Fattah Abdullah, langkah berkenaan bukan sahaja dapat menawarkan perkhidmatan terbaik kepada anggota serta komuniti sekitarnya, malah memastikan koperasi tidak ketinggalan dalam apa jua peluang dan sektor baharu pasca pandemik. Antara strategi perniagaan itu termasuklah membekalkan makanan halal dan perkhidmatan dobi. Kita juga lihat selain daripada itu perkhidmatan untuk dobi. Kita tahu ini salah satu daripada keperluan. Jadi kita telah pun mengenal pasti sebagai permulaan kita akan model dobi ini akan buat di Koperasi Kariah Masjid di Kepala Batas. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan berbentuk barangan keperluan asas projek barang asas 100 kepada 150 warga asnaf dan anggota Koperasi Kariah Masjid Al-Akram KL Berhad. Angkasa akan terus bekerjasama dengan pemimpin Koperasi Kariah Masjid dalam usaha melahirkan kepelbagaian produk dan memenuhi keperluan masyarakat di semua peringkat.
Baik, kita mulakan dengan aksi suku akhir kejohanan badminton Indonesia Masters. Bergu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia So Hui-yik melakar kejutan apabila mencatat kemenangan mudah ke atas pemain nombor 3 dunia dari Taiwan iaitu Li Yang Wan Qilin 21-13, 21-15 sekaligus mara ke separuh akhir. Dan turut mengikut jejak langkah mereka ialah pasangan Ong Yusin Teo Yi. Laporannya bersama Tina Rama. Turun selaku pilihan kelima kejohanan, Aaron Hui tidak perlu bermandi peluh untuk menempaskan pesaingnya yang merupakan pilihan ketiga apabila menang mudah 21-13 pada set pertama. Bangkit pada set kedua, lawan dari Taiwan itu cuba memberi saingan yang sengit, namun Aaron Hui berjaya mengekalkan rentak cemerlang untuk menang 21-15 dalam tempoh 31 minit. Pasangan nombor 7 dunia itu dijadualkan bertemu beregu dari Jepun, Takuro Hoki Yugo Kobayashi pada saingan separuh akhir esok. Game plan hari ini kita pun agak jadi sikit. So first game kita during on lead banyak, kita pun tak macam relax, kita pun asyik fikir point to point macam mana ambil point, tak fikir menang kalah lebih banyak, kita hanya nak buat yang terbaik. Sebelum tu kita pun ada menang ada kalah, so kita akan bincang lagi, discuss lagi, tengok apa game plan yang sesuai untuk game esok. Menyusuli jejak mereka, satu lagi pasangan beregu lelaki Ong Yusin Teo Yi turut berentap ke saingan separuh akhir selepas menewaskan rakan senegara Nur Izzuddin Ghozifei 21-13, 18-21, 21-18. Ini merupakan peringkat separuh akhir pertama mereka sejak terbuka Perancis bulan lalu. Bagi saingan seterusnya, mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon esok. Selepas beberapa kejohanan berturut-turut sejak September lalu, aksi yang ditampilkan oleh wakil negara pada kejohanan Indonesia Masters lebih menyerlah kali ini. Dua pasangan sudah pun mengesahkan slot kesaingan seterusnya dan mereka semakin mendekati misi merealisasikan gelaran juara pada kejohanan Indonesia Masters yang sedang berlangsung di Bali. Tina Rahmah, Bali, Indonesia, Berita RTM. Berita tengah malam berakhir di sini. Keluarga Malaysia kekal amalkan kawalan kendiri dan patuhi SOP walau di mana anda berada. Dan yang sahih di Berita RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.